parti perkara yang dibangkitkan oleh rakan-rakan ahli-ahli parlimen adalah mengenai isu kes yang melibatkan akta pencegahan pengubahan wang haram, iaitu kes Riza Aziz. Saya terpaksa menjawab perkara ini kerana ianya menjadi satu tumpuan dalam masyarakat dan juga sering kali ditimbulkan perkara-perkara yang bercanggah dengan keadaan sebenarnya. Yang Berhormat Puchong, walaupun tidak ada di sini, saya ingin menjawab soalan beliau, membangkitkan satu kes, iaitu yang melibatkan seorang yang bernama Riza Shahriz bin Abdul Aziz ataupun Riza Aziz, dituduh di Mahkamah Session Kuala Lumpur pada 5/7 tahun 2009 dengan 5 pertuduhan di bawah Seksyen 41A Akta Amlatfa ataupun Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Riza Aziz telah dituduh melibatkan diri dalam pengubahan wang haram, menerima hasil aktiviti haram berjumlah 248 juta USD ataupun lebih kurang 250 juta, kata Puchong, di antara April 2011 sehingga November 2012. Mengikut peruntukan ini, jika didapati bersalah dan disabitkan, beliau boleh dihukum denda tidak melebihi 5 juta, penjara tidak melebihi 5 tahun dan kedua-duanya sekali. Saya nak sebut ni kerana takut dibangkitkan kenapa hukuman ataupun keputusannya tidaklah begitu besar sebagaimana wang yang terlibat. Mengikut akta ini, dia hanya boleh dihukum denda tidak melebihi 5 juta saja. Ini adalah akta sebelum pindaan tahun 2014. Apabila dituduh di mahkamah, sebagaimana biasa yang disebut juga oleh YB Puchong adalah peranan peguam yang mewakili seseorang tertuduh membuat surat yang dipanggil surat representasi kepada pihak pendakwa raya. Untuk pendakwa raya di bawah perkara 145 fasa 3 perlembagaan, pendakwa raya mempunyai kuasa untuk sama ada memulakan kes, menjalankan kes ataupun untuk memberhentikan apa-apa prosiding. Ini adalah kuasa mutlak ataupun kuasa budi bicara yang amat luas kepada peguam negara, satu orang saja. Jadi dalam kes Riza Aziz, ini jelas, dalam kes Riza Aziz, apabila beliau dituduh pada 18 November tahun 2019, peguam kepada Riza Aziz telah membuat satu surat representasi kepada Jabatan Peguam Negara memohon supaya pertuduhan, 5 pertuduhan kepadanya ditarik balik atau dikaji semula. Syarat di dalam surat representasi Riza ini, dia kata dia bersetuju untuk serahkan hak dia kepada 3 harta dia yang berada di Amerika Syarikat yang disita oleh DOJ, iaitu satu banglo di Beverly Hills, California, satu pansapuri di New York, satu rumah bandar di London, United Kingdom. Itu yang pertama, dia surrender his right kepada 3 properti ini. Yang kedua, Riza Aziz juga bersetuju supaya wang yang telah dirampas oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan disita dilucut hak. Wang Malaysia 537,000 Rupi Sri Lanka 2.87 juta dan 2,700 pound sterling, dan Riza Aziz juga menyatakan beliau bersedia untuk membayar compound. Compound ini juga merupakan satu perkara yang ada di dalam akta AMLA ini, iaitu di bawah Seksyen 92 mengatakan jika sesuatu kesalahan telah di-compound, maknanya di bawah AMLA ini seseorang yang dituduh atau belum dituduh boleh minta dibayar compound. Jadi apabila Seksyen 92(4) AMLA mengatakan sesuatu kesalahan jika telah di-compound, maka tindakan pendakwaan tidak boleh dibuat ke atas orang itu, dan kalau pendakwaan telah dibuat maka ianya telah ditarik balik. Itu 18/11/11 tahun 2019. Ini penting, betul-betul. Satu hari selepas Peguam Riza Aziz ini membuat representasi kepada AG pada 19 hari bulan November tahun 2019. Peguam negara pada masa itu, iaitu Tan Sri Tommy Thomas, telah meneliti surat representasi ini. Setelah dia meneliti surat ini, Tuan Ketua,
Tan Sri Tommy Thomas sebagai Peguam Negara telah membuat satu nota tulisan tangan dakwat berwarna merah di atas tanah tersebut, di atas surat tersebut. Saya baca, ini adalah kopi sebenar. Surat ini ditujukan kepada seorang yang bernama Ram. Semua orang kenal. Ram, in the light, dalam bahasa Inggeris, Ram, in the light of the statements in paragraph 5.10, 5.14, 5.15, 5.18, and 5.19. Ini penting. I am prepared to consider this representation. Ini Tommy Thomas. Ya, nanti dulu. Paragraph 5.20 contains the terms of the proposed settlement. I await your advice. Ditandatangani TT 1911 Attorney General with the rubber stamp here. Ini ada di dalam surat representasi yang telah dihantar oleh Peguam kepada Reza Aziz kepada Peguam Negara. Dengan kata lain, maknanya tuan-tuan ahli-ahli yang berhormat sekalian ialah Peguam Negara pada asasnya telah bersetuju kes Reza Aziz ini dibenarkan, dikompaunkan dan diselesaikan tanpa melalui pendakwaan. Itu yang penting. Tuan Di-Pertua, apabila kita melihat perkara ini, maka rekod kita menunjukkan bahawa, rekod Peguam Negara menunjukkan bahawa Datuk Seri Gopal Sri Ram, iaitu pendakwa raya kanan yang dilantik oleh kerajaan mengendalikan kes ini, telah berbincang dengan Ketua Pesuruhjaya SPRM pada masa itu, Puan Latifah Koya, dan Gopal Sri Ram dan Latifah Koya telah mencadangkan supaya cadangan-cadangan dalam representasi ini diterima oleh SPRM. Ini jelas. Oleh sebab itu, pada 11 hari bulan 11 tahun 2019. Kemudian, rentetan selepas itu, pada 11 hari bulan 3, satu lagi surat representasi dimasukkan oleh Peguam kepada Reza Aziz, kepada AGC pada masa itu. Beliau memberi aku janji bahawa Reza Aziz akan mematuhi segala terma dan syarat yang dikenakan oleh SPRM ke atas kelima-lima tuduhan ini, dan atas dasar itulah pada selepas kerajaan Perikatan Nasional menjadi kerajaan dan berlaku pertukaran AG, pertukaran Peguam Negara, oleh kerana Peguam Negara yang lalu meletakkan jawatan, maka Peguam Negara yang baru telah diberi taklimat oleh timbalan-timbalan pendakwa raya yang mengendalikan kes ini, dan mereka telah memberitahu kepada Peguam Negara yang baru pendirian ataupun ketetapan yang telah dibuat oleh Peguam Negara yang lama. Maka atas dasar sebagai satu jabatan yang sama, maka Peguam Negara yang ada sekarang ini telah bersetuju untuk menerima tawaran Reza Aziz untuk beliau dikompaunkan berdasarkan Seksyen 92 Akta Amla, tertakluk kepada pematuhan yang ketat kepada semua terma dan syarat. Oleh sebab itulah, pada 16 hari bulan 4 2020, SPRM telah beritahu kepada Peguam Reza Aziz bahawa pendakwa raya bersedia untuk memohon supaya kes Reza Aziz ini diberikan perintah pelepasan tanpa pembebasan ataupun discharge not amounting to acquittal, sebagaimana yang diketahui oleh semua pihak-pihak yang kita semua tahu. Jadi atas dasar itulah ianya berlaku, Reza Aziz telah dilepas tapi tidak dibebaskan daripada kelima-lima tuduhan ini, sementara untuk menunggu beliau memenuhi segala syarat-syarat dan juga ketetapan yang telah disebutkan. Sepang nak tanya? Sepang tak cakap dulu. Saya ada. Boleh lah. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Speaker. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kelantan. Yang Berhormat Ketua Baru dan juga Menteri. Relax. Okey. Yang Berhormat, saya nak tanyalah. Tadi Yang Berhormat telah bacakan
catatan daripada Yang Berhormat Tommy Thomas ataupun Peguam Negara. Okey. Saya bila baca tu, bagi saya lah, tak boleh Yang Berhormat terus buat conclusion bahawa dia telah bersetuju. Surat itu bagi saya qualified lagi. Sebab dia kata, I'm prepared. Itu yang saya faham. Kemudian dia kata, saya menunggu your advice daripada Gopal Sri Ram. Jadi bagi saya lah, berdasarkan surat itu, Gopal Sri Ram kena bagi advice, lepas tu tak spesifik dia ikut. Jadi Yang Berhormat mengatakan dia telah setuju. Bagi saya itu is misleading dengan izin. Jadi saya rasa Yang Berhormat, you are misleading this parliament. Saya minta dia ambil tindakan bawah 3612. Sri Ram telah bincang You are misleading. You are misleading untuk 3612 menerima perkara ini. Berdasarkan kepada perkara ini, Tuan Ketua, kes Reza Aziz ini adalah satu kes yang diputuskan oleh mahkamah berdasarkan kepada peruntukan undang-undang. Sepang ke siapa pun takkan nak challenge. Ini undang-undang yang telah diluluskan pada tahun 2001. Siapa Perdana Menteri pada masa itu? Langkawi pada masa itu. Menjadi Perdana Menteri, meluluskan Akta Amla ini. Yang keduanya, Yang Berhormat Puchong dalam perbahasannya telah membangkitkan kononnya penyelesaian yang dibuat antara Reza Aziz dengan Peguam Negara ini satu perkara yang melanggar Akta Kontrak, iaitu Seksyen 24. Saya nak jelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa sebenarnya dan sesungguhnya penyelesaian sesuatu kes, bukan saja kes Reza Aziz, sesuatu kes yang melibatkan kesalahan di bawah AMLA tidak boleh terjumlah kepada satu perkara yang dipanggil sebagai satu kontrak, khususnya yang disebut oleh Yang Berhormat Puchong di bawah Seksyen 24 Akta Kontrak. Ini bukan kontrak, ini adalah perundingan, di mana di dalam Kanun Tata Cara Jenayah Yang Berhormat Sepang, CPC, ada satu seksyen yang jelas, iaitu Seksyen 172C. Boleh bagi ruang yang mengatakan bahawa 172C ini ada perundingan sebelum perbicaraan. Beli betul-betul lah Seksyen 24 beli bargaining ada di dalam undang-undang. Kenapa Ilyas Seksyen 24 disebut pasal yang Puchong kata? Yang Berhormat baca tak betul ni Seksyen ni. Yang Berhormat kena baca betul. Yang Berhormat terkenal dengan banyak buat tentang undang-undang yang bercanggah ni. Jadi oleh sebab itu Yang Berhormat Tuan Yang Di-Pertua, penyelesaian dalam kes Reza Aziz dengan Peguam Negara adalah satu penyelesaian berdasarkan kepada undang-undang yang ada. Ianya bukan satu kontrak sebagaimana di bawah Akta Kontrak, dan ianya satu perkara yang selaras dengan Seksyen 172 Kanun Tata Cara Jenayah yang membenarkan konsep tawar-menawar, iaitu plea bargaining. Tapi jika sesuatu rundingan tertakluk kepada Seksyen 24, ianya tidak sah lah. Kalau bukan kontrak, kenapa ini adalah suatu perkara yang macam yang seperti Puchong kata, yang tidak tertakluk kepada ini. Saya nak sebut satu kes oleh kerana Sepang melenting sangat sebut Reza Aziz ni. Ada satu lagi kes yang melibatkan seorang peniaga yang bernama Tan Sri Lim Sumpeng, SP Lim. Tan Sri Lim Sumpeng ini telah terlibat dalam pengubahan wang haram daripada 1MDB sebanyak 4 juta ringgit. Tetapi apabila dia dihadapkan oleh SPRM dengan tuduhan ini, beliau telah meminta peguamnya juga untuk membuat satu letter of representation kepada Ketua Pesuruhjaya SPRM pada 20/10 tahun 2018 semasa pemerintahan Kerajaan Pakatan Harapan, dihantar kepada Datuk Seri Syukri Abdul, iaitu Ketua Pesuruhjaya SPRM pada masa itu. Apa yang berlaku, ahli-ahli yang berhormat? Surat daripada peguam ini telah diminta untuk diminitkan, untuk ditulis minit. Ini lagi berat. Ditulis minit oleh siapa? Oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-7 pada masa itu. Di mana Perdana Menteri yang ke-7 telah menyatakan dalam surat representasi Yang Berhormat, saya percaya
surat yang representasi Yang Berhormat Sepang dalam klien dia pun tak ada orang minit. Ini ada minit. Minit dia berbunyi, saya berpendapat penyelewengan oleh mantan Perdana Menteri tidak boleh disalahkan Tan Sri Lim. Ini minit dia ni. Oleh itu, pembekuan akaun pribadinya atau syarikatnya tidak boleh dikekalkan. Sign 5 hari bulan Disember tahun 2018. Perdana Menteri Malaysia. Cop. Perdana Menteri Malaysia. Yang Berhormat Kota Baru, Al-Alan cakap, AMLA cakap juga, Saya tak juga pergi bahawa laluan. apa ni pekan Kemudiannya juga dia pasti apa bersalah dalam berlaku K pada AMLA surat cakap ini? juga. Kena adil lah. Apa berlaku kepada surat ini, Tuan Yang di-Pertua? Surat daripada peguam kepada Tan Sri Lim Sompeng yang dialamatkan kepada Ketua Pesuruhjaya Pilihan Raya, diminitkan oleh Perdana Menteri, diminitkan sekali lagi oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan pada masa itu. Minitnya berbunyi begini. Yang Berhormat AG. Ini tulis, Yang Berhormat AG. Please leave the freeze on account as requested by Yang Amat Berhormat. Ini PM. campur tangan politik ini, jangan campur tangan Atas. politik. Ha? Dahsyat. YBAG. Saya repeat. Please leave the freeze on account Soalan siapa as ni? requested Soalan by wakil rakyat mana yang tanya YAPPM. soalan ni? Bertarikh 19/2/2009. Ini adalah satu minit yang telah dibuat di atas surat daripada seorang peguam kepada seorang yang dituduh melakukan perkara ini. Kemudian Tuan Yang di-Pertua, ekoran daripada perkara ataupun minit di atas surat representasi kepada peguam negara, maka peguam negara ni telah membalas surat. Peguam negara tulis surat kepada siapa? Bukan kepada peguam yang membuat rap, kepada Yang Berhormat Lim Guang Eng, Minister of Finance. Apa tanggungjawab Jawab, Sepang, peguam jawab. negara terhadap Menteri Keuangan? Apa dia kata di sini? YB Minister, I refer to YB's letter. Maknanya Minister of Finance menulis surat pada AG. I refer to YB's letter dated 31st May 2019 pertaining to the release of monies in bank accounts belonging to Tan Sri Datuk Lim Sompeng. Refer. Okey. Kemudian seterusnya, saya nak baca yang relevan saja. Yang ini dia beritahu secara ni. According, it is further noted that Tan Sri Lim had on 26 October 2018 agreed to return a sum of 330,000 being the sum equivalent to illicit proceeds received from the former Prime Minister Najib Razak in relation to SRC scandal. This was pursuant to an agreement reached between MACC and Tan Sri Lim, which must be respected. The said sum 330,000 has been paid to MACC. Accordingly, I have instructed MACC to lift all the freezing orders on Tan Sri Lim's bank account. MACC hopefully take the necessary step as soon as possible. Arahan daripada Kota Baru peguam boleh. negara Kota Baru boleh. kepada Takutlah. MACC Kota Baru supaya boleh. tarik balik. Sudahlah Sepang, duduk je lah Sepang. Kota Baru. Sepang ambil Kota duit Baru boleh. 4 juta. Kota Baru tahu tak? Bayar balik. Dengan penjahat ini Kota Baru merosakkan. Apa Duduk beza Sepang, di sini? Sepang duduk lah. Duduk je Sepang, jangan memekak lah situ. Kami pekan Reza dalam Aziz pembicaraan. Supaya. Kami melibatkan SRC Pakai Sepang. kertas jangan main wayang. Pakai kertas saja. Siapa pun boleh tulis. Siapa Rabi nampak sana? 65% dibayar balik. Puan Speaker, ini Tuan Speaker, dia Dalam menyatakan kes Reza SRC Citra Aziz. ni, Apa lagi dia dia menjejaskan nanti peluang untuk Document Wabi Pekan dalam kes speaks Mahkamah louder Dewan nanti. than words. Jangan main-main ni, bahaya ni. Ini nanti Dokumen Wabi ini Pekan sama bercakap baru. lebih kuat daripada semua orang, termasuklah Sepang sendiri. Document speaks louder than words. Come on lah.
Your Mana action ni tu? is louder lah. Tengok dengan kianat ni. Sepang, lagi malu louder. lah Sepang. Come on lah. Sepang, malu lah. Kota Baru minta Timbalan sikit. menteri Kota korang Baru. Sepang. Betul. Malu lah Sepang. Saya- Hari ni Ya Muhammad. Ya Tuan Muhammad. Ketua. Ya. Ya Muhammad. Ya Muhammad ada 8 minit lagi, 8 minit lebih. Kalau Yang Muhammad tak nak jawab secara lisan, Yang Muhammad boleh jawab secara bertulis lah pada soalan-soalan yang lain. Kota Baru, Soalan-soalan Kanga lain minta saya sikit tulis. Kota Baru. Next point. Jadi saya nak simpulkan dalam kes Reza Aziz Tan Sri Tuan Yang Dipertua bahawa apa yang telah dibuat oleh mahkamah adalah berdasarkan undang-undang tanpa campur tangan daripada kerajaan sama ada Prime Minister ataupun Menteri Keuangan sebagaimana di zaman sebelum daripada itu. Kota Baru, Kanga minta sikit. Boleh? Tuan Yang Dipertua, Kanga minta sikit. tak apa saya dah selesai tajuk ni Kang. Minta maaf. Sikit je. Tuan Yang Dipertua.